Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita akan masuk dalam perbahasan yang terbaru insyaallah. Itu Pak, ma yuftiru bila khilafin wala tafsilin. Itu Pak, kita masuk perbahasan pertama dalam kitab ni, dan kita mulakan dengan qala al-musannifu wa syarihu hafizahumallahu taala nafa'anallahu bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ma yuftiru bila khilafin wala tafsilin. Ma yuftiru, apa yang membatalkan puasa, yang menjadikan kita ni iftar, berbuka puasa, gitu. Bila khilafin, tanpa khilaf, wala tafsil, tak perlu pada perincian. Tafsil itu perincian. Dan benda ni kalau dah batal, tak payahlah kita nak minta dalil ke apa, benda ni terang-terang batal. Itu satu. Dan tak ada khilaf, ulama kita, fuqaha kita terang-terang beritahu benda ni tak ada khilaf, memang batal. Gitu. Kerana ada, nanti kita akan jumpa nanti ke depan, batal tapi ada khilaf. Gitu. Tak batal tapi ada khilaf. Tak batal tapi makruh. Tak batal tapi khilaf aula. Ada macam-macam. Tapi tak banyak ni, kitab yang kecil lah. Sebenarnya ada lagi satu kitab tentang batal puasa daripada Dr. Labib Najib, lebih kurang 58 muka surat. Tapi lebih panjang, 58 kan. Jadi saya fikir-fikir, saya pilih kitab ni. Kitab ni apa? 25 muka surat. Maklumat sama je. Cuma dekat sana, dekat maklumat sana tu dia lebih detail sangat-sangat. Itu Syekh namakan kitab tu Mi'atu Mas'alatin fi Shaum. 100 masalah. Memang ada 100 masalah dalam puasa. 100. Ini kat sini apa? Kalau kita pecahkan jadi 100 juga. Kita pecahkan 100 juga kalau kita pecah pada syarah lah. Gitu. Sebab maklumat ni pada syarah ni ada kat sana. Sama juga. Sebab tu saya pun milih yang ni. Itu memadai lah, itu memadai. Baik, lalu kata bakhakhun ribwin wad-dukhanu akmaluh muda'atun wa shishatun mu'assaluh. Ataupun ma'assaluh. Gini. Amma, adapun, ini Pak, bakhakh ribwin, nama benda tu. Wad-dukhan, nama benda tu. Muda'ah, nama benda tu. Shishah, benda tu. Ma'asalah, benda tu. Apa itu? Bakhakh ribwin ni inhaler. Dukhan tu rokok. Muda'ah dan shisha, dua nama bagi shisha. Ma'asal ni shisha juga, tapi jenama lain. Macam mana jenama lain? Ni kita tahu shisha ni ada perasa oren, perasa strawberry, semua rasa lah. Ma'asal ni perasa tembakau. Sebab tu nama dia macam tu. Nama dia senang macam tu. Kenapa disebut shisha dah lah? Kerana barangkali nanti ada orang kata apa? Weh, kami tak hisap shisha, kami hisap ma'asal. Tak. Ma'asal pun sama. Sebab tu pengarang masukkan. Gitu. Lalu, amma bakhakhur ribwi. Adapun inhaler. Bakhakh ribwi tu apa? Kita panggil apa? Inhaler. Fayuftiru as-shaim. Maka membatalkan puasa orang yang puasa. Qad afta, telah berfatwa lah dengannya, bidzalika, dengan itu fatwa kata batal ini, ad-dukturu, Dr. Nuhul Qudah. Nama Syekh ni apa? Nuhul Qudah. Mufti Jordan. Dah sekarang dah meninggal lah, tak ada dah. Wahuwa syafi'iyul madhab, dan beliau ialah orang yang bermadhab syafi'i. Wa nassu fatwahu, dan nas fatwanya akhdhul bukhakhi, mengambil inhaler an tariqil anfi. Bukhak tu kita boleh dengan semburan lah, sebab inhaler disembur, gitu. Mengambil semburan ataupun mengambil inhaler an tariqil anfi, daripada jalan hidung. Maksud kita ada inhaler yang guna ke hidung. Gitu. Gitu. Awil fami, ataupun mulut. Inhaler guna mulut. Muftirun, membatalkan puasa. Li'anna dawa'a, kerana ubat. Fi hadhil bakhakha, dalam semburan-semburan ini. Yuradu lahul, yang dimaksudkan, yang dimahukan daripada semburan ni apa? Al-wusulu ila ri'atain, sampai kepada dua kita panggil dua urat makanan kita. Wa huma minal jawf, dan dua urat makanan ni daripada mana? Daripada rongga. Gitu. Ila akhir, selesai.
Itu satu. Wa fi manahilil irfan, dan dalam kitab manahilil irfan, fi fatawa, dalam bab daripada fatwa-fatwa, wa fawaida ataupun wa fawaidi syekh, wa fawaidi, dan fawaid, faedah-faedah maklumat fatwa-fatwa daripada Syekh Fadl bin Abdul Rahman, ma nasuhu, ada nasnya, yas'alun nasu, orang-orang bertanyakan kepadaku, an isti'malil bakhakhati, daripada tentang penggunaan bakhakhah. Tentang penggunaan apa? Penggunaan inhaler fi ramadana naharan, dalam bulan Ramadan pada siang hari. Hal yubtilu dzalika shauma, adakah itu membatalkan puasa? Wa nahnu, dan kami, nujibuhum bil ibtali, kami jawab dengan benda ni membatalkan. Wa yajuzu isti'maluhu lid-darurah, dan boleh guna, bahkan wajiblah kalau guna ni untuk darurat. Kalau tak guna nanti bawa penyakit lain. Ma'al qada, tapi kena qada. Li'anna ad-dawa'a, kerana ubatan, wastul bakhakhah, yang di antara ni, berada di tengah-tengah, dan maksudnya di dalam semburan ni, ainun, sejenis ain. Bukan ubat je dak. Ubat tu ain lah. Sa'ilun, yang mengalir, tubakhiruhul alah, yang mana disembuhkan oleh alat tadi tu, anda isti'mal. Kita guna inhaler, kita tekan di dalam tu ada ubat. Kita tekan ubat tu masuk lalu mengalir ke dalam jauf kita. Gitu. Ini lebih kepada pandangan mengatakan batal. Adapun kalau kita tengok Jabatan Mufti kita, juga Ustaz apa nama tu? Ustaz Muhadi Haji Jul, dalam kitab dia, kitab 101 masalah puasa, tak ingat saya, tu saya dapat free daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan, saya dapat free. Maka ianya tidak membatalkan kerana ada darurat gitu. Tapi betul kita kata apa? Begitu juga kata kat sini, wa yajuzu isti'mal. Boleh guna kerana darurat, tapi apa, kena qada lah solat. Kena qada solat. Kena qada puasa. Ini pandangan, dan ini juga pandangan saya, dan juga ini juga pandangan guru kami. Saya mengambil pandangan ni pada Syekh Hisham juga. Benda batal-batal lah. Ailah dia satu je, sampai kepada jauh. Maksudnya, waqad sa'altu, dan aku telah bertanyakan adadan, kepada sebilangan, beberapa lah, minal atibba, daripada doktor-doktor, tabib jama' dia atibba, an mukawwanati hadhil bakhakh, daripada ingredients. Mukawwanat tu ingredient, kita ramuan, benda-benda yang terisi di dalam inhaler tu. Faqalu, maka mereka mengatakan, innahu yatakawwanu min ma', maka ianya terdiri daripada air. Maksudnya perasanya adalah air. Wa oksigen, dan juga oksigen al-murakkaz. Oksigen namakan oksigen murakkas. Ini dua ni. Wa mawadun dawaiyatun. Mawad tu apa? Dan kita panggil mawad tu, maidah kita panggil Allah SAW. Dan ramuan-ramuan ubatan. Itu beberapa ubat lah dalam tu. Beberapa jenis-jenis ubat dalam tu. Tu'malu, dan digunakan, ta'malu, yang mana berfungsi, ta'mal, ala tawsi'at syu'abi al-hawaiyah, untuk meluaskan syu'ab, kita panggil al-hawaiyah, masalah pernafasan, rongga pernafasan. Gitu. Wa hadzal dawa'u, dan ubat ini yatanawalu an tariqil fam, dicapai, itu digunakan melalui mulut. Kita guna kat mulut, kita sembuh kat mulut. Haitsu, sekira-kira, yada'ul maridu, orang yang sakit itu meletakkan al-abwah. Al-abwah tu botol. Botol tadi tu. Fi famihi. Thumma yadghut, kemudian dia tekankan inhaler. Yadghut tu tekan. Alaiha, ke atas abwah tadi tu. Kan ke atas botol tu kan ada macam perekan kat atas tu kan. Kita tekan tu. Litantaliqa bakhatun, untuk menimbulkan bakhah, untuk mengeluarkan semburan dari itu. Ila jawfi, kepada rongganya. Wa hadhil bakhatu, dan bakhah ini tatawajjahu, menghala, an-nisbatal akbara, sebahagian nisbah besar daripadanya, ila ri'ataihi, kepada dua uratnya. Urat di sini.
wa juz'in dan sedikit, yasirin, satu juzuk yang sedikit, ila ma'adati, sampai juga ke perut, sikit je, sikit sangat-sangat. Walikaunihi yasiran, dan keadaannya sedikit. Qala ba'dul fuqaha'il mu'asirin, dan berkatalah sebahagian daripada ahli-ahli fikih yang terkini, yu'fa anhu, dimaafkan padanya, wala yufsidu sawma, dan tiada membatalkan puasa. Ini sebab ada sebahagian daripada pandangan-pandangan ulama zaman kini mengatakan ianya tidak membatalkan puasa. Kenapa tak batalkan puasa? Kerana sikit je tadi dia dimaafkan. Lalu kat sini nanti Syekh akan berlawan. Illa, melainkan anna ma dzakarahu fuqaha'una, melainkan apa yang telah disebutkan oleh fuqaha kita. Fuqaha mazhab Syafi'i lah. Minal fitri bil bakhakhi, daripada batalnya puasa dengan semburan, dengan inhaler tadi tu, huwallazi yajri, ialah fatwa yang mana berjalan ala taqriratil mazhab, ke atas masalah-masalah masalah-masalah yang kuat dalam mazhab. Kenapa masalah batal ni masalah yang kuat? Li amraini, dengan disebabkan dua perkara. Dua hujah ni yang mana kita gunakan untuk kita mengatakan bahawa inhaler membatalkan puasa. Gitu. Al-awwal, nampak kan? Sebab tu saya nak baca syarah, saya tak nak baca matan je. Kalau kita baca matan je, kita akan habis awal. Bukan masalah nak habis awal, saya suka habis awal. Antum tak tahu, saya dah terseksa mengajar kitab Sulamul Raja ni, dah masuk berapa bulan mengajar Sulamul Raja. Nanti yang mohon Muiz ke siapa yang tahu tarikh tu, untuk bagi tahu saya tarikh mula ngaji kitab ni bila dan habis kita ni bila. Dah habis pun saya tak ingat bila. Baru-baru ni je rasanya, tapi tak ingat dah bila habisnya. Saya nak buat tarikh sikit, nak buat tanda kat buku saya. Mohonlah siapa-siapa, Muiz ke siapa yang ada, mudah kata siapa yang ada maklumat bila kita mula ngaji sampai bila kita habis ngaji. Di antara mula sehingga habis, itu je. Saya nak tahu tu je. Kalau boleh dengan hari-harinya jugalah, harinya hari apa semua tu. Allahumma salli sallim. Lama jadi saya pun malas nak baca syarah. Tapi bila saya tengok-tengok balik, syarah ni syarah penting. Syarah penting supaya antum tahu benda-benda macam ni. Gitu. Tak suruh berhujah lah, janganlah berhujah. Kalau ada orang kata kami pegang kata yang tak batal ni, ya sudahlah. Tapi kalau kita kata, orang tanya kenapa hang pegang yang batal? Aku ada sebab. Gitu. Kalau antum nak pegang yang tak batal, antum cari sebab. Kalau saya sendiri pegang batal. Itu saya pakailah. Al-awwal, yang pertama, hujah kita yang pertama, annahum, bahawasanya mereka menyebutkan mereka menyebutkan annal batna jaufun, bahawa perut itu jauf, perut itu satu rongga. Gitu. Wa hadza bila khilafin fil madhhab, dan ini tanpa khilaf dalam mazhab. Sawa'un wasalat al-ainu ila al-jihaz at-tanafusi, sama ada sampainya ain, sesuatu jenis ain ke dalam mana? Ke dalam sampainya ain tu apa? Ilal jihazi tanafusi, kepada arah bernafas. Awil hadmi, ataupun sampai kepada bahagian penghadapan perut ni. Jadi sama ada sampainya di sini ataupun di bawah ni. Gitu. Fala farqa. Tak ada perbezaan. Likauniha ainan, kerana keadaannya sebagai ain. Wasalat ilal jaufi, yang sampai kepada jauf, min manfadhin maftuh, daripada rongga yang daripada tempat yang terbuka. Jadi kata apa? Ketika dia orang bagi tahu benda ni sampai kat perut sedikit je, dia kata apa? Jadi dimaafkan. Jadi kita kata betul, sampai kat perut sedikit je, betul. Tapi batal puasa tu part mana? Part dia pada masuknya sesuatu ke dalam rongga. Itu point untuk batalkan puasa. Jadi ini hujah pertama, kita kata apa? Membatalkan puasa pada masuk rongga. Itu poin kita. Lalu, ya Nek. Seterusnya, baik. Itu hujah yang pertama. Hujah yang kedua pula. Kalau hujah yang pertama tak cukup, kita bagi hujah yang kedua. Apa hujah yang kedua? Athani, yang kedua. Wa ala taslimi bi annal juz' al-wasila
ila al-jihaz al-hadmi yasirun jiddan. Wa ala taslim. Kalaulah kita nak kata terima, tak apalah kuat terimalah. Terima macam mana? Bahawasanya al-juz' al-wasil, satu bahagian yang sampai ila al-jihaz al-hadmi, kepada arah kita panggil jihaz al-hadmi, bahagian hadam, penghadaman perut tu sedikit sangat, yasirun jiddan, sedikit sangat. Kalaulah kita nak terima, tak apalah kita terimalah. Fa innana, maka sungguhnya kami la nusallimul afwa anhu. Kami tetap tak terima kata benda tu dimaafkan. Kenapa? Sekalipun sikit tak dimaafkan. Kenapa? Kerana waqad qala al-fuqaha, maka telah berkata para fuqaha, law balla khaitan biriqihi. Maka jikalau seorang tu dia membasahkan benang dengan air liurnya, faraddahu ila famihi, maka dia kembalikan, dia basahkan benang tu, lalu dia kembalikan benang yang basah tu kepada mulut dia. Betul. Wa alaihi rutubatun, dan benang tu masih lagi basah lagi. Tanfasil, yang terpisah. Wabtala'aha, benang tu basah. Benang tu basah. Lalu kita pun hisap, benang tu kering mula-mula, kita hisap sebab kita nak cucuk kan. Lepas tu kita tarik itu, kita masukkan balik, kita hisap balik. Benda tu masih basah. Wabtala'aha, dan kita apa? Dia orang tu telan. Fayuftir, maka ianya batalkan puasa. Gitu. Ini masalah yang bukan daripada masalah bakhah, tapi ini kias masalah yang mana kita ambil daripada masalah yang bukan tu dan kita masukkan. Gitu. Bi khilafi, dan ini berbeza, ma law lam yakun 'alal khayt. Jikalau benda tu bukanlah kepada benang. Gitu. Ma yanfasilu liqillatihi, yang mana terpisah kerana sedikitnya. Contohnya apa-apa pun, kertas ke apa ke, tiba-tiba dan air kering tu bukanlah basah, ataupun dia dah basah tapi sedikit saja. Au li jafafihi, ataupun kerana dia benang tapi benang tu kering. Fa innahu la yadur, maka ianya tidak memberi mudarat. Ka athari ma'il madmadah. Ini dikiaskan dengan kesan daripada air kumur. Air bila kita kumur, korok. Adakah semua air hilang? Tak semua air hilang. Ada juga sikit-sikit. Gitu betul. Adakah dimaafkan? Air dimaafkan. Dimaafkan. Tapi begitu juga dengan permasalahan khaid kat sini ni. Khaid ni bukan benda yang ni. Benda tu basah. Bila benda tu basah, ibaratkan kita menelankan sesuatu. Bukan kita, ibarat kalau kita menelankan benang yang basah, menelankan air liur yang ada pada benang yang basah tadi tu, yang mana benang yang basah tu asal daripada air liur kita, maka itu memberi mudarat pada puasa dan batalkan puasa. Ini hujah yang ada dalam kitab Mutaqaddimin lah. Kalau kita tengok rujukannya kat sini, diambil daripada kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in, muka surat 216. Tak tahulah cetakan apa. Mudah kata, faham ke itu? Satu kita faham lah. Jadi bila masa dalam masalah bakhah ni, kita terima, kita kiaskan masalah, kita lawan. Sebab apa? Poin dia adalah apa? Ain sampai. Gitu. Lalu sebenarnya amad dukhan, adapun dukhan. Apa itu dukhan? Dukhan tu dukhan dia asap lah, asap. Tapi yang masuk kat sini ai asy-syijarah. As-sijarah itu apa? Sijarah. Rokok. Wal muda'ah, dan juga muda'ah. Muda'ah ni sejenis shisha. Fa innaha tufattirus shaima, maka ianya membatalkan orang puasa. Batalkan puasa orang, batalkan puasa. Hujah dia kita ambil daripada kitab-kitab turas. Wa fa fi bughyatil mustarsyidin, dan dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin. Bughyah al-Mustarsyidin kitab fatwa yang ditulis, saya ingat Habib Ali Masyhur. Habib Abdurrahman Masyhur ataupun Habib Ali Masyhur, saya ingat. Tapi Habib Al-Masyhur lah, Yaman punya salah seorang ulama yang besar. Dan beliau juga pengarang kepada kitab Az-Zubdah fi fiqh Syafi'iyah. Tak ada kitab tu. Saya dah letak bawah. Az-Zubdah, kitab yang kecil. Beliau juga sahib fatwa, kitab Bughyah Mustarsyid, ulama yang sangat besar, Yaman. Katanya apa? Ma fihi ainun. Dia cakap tentang hal rokok dengan shisha ni lah. Ma fihi ainun. Apa yang padanya ain. Kara'ihatin natatan. Seperti bau yang jijik, bau yang busuk. Ya'ni tambak, iaitu tembakau. Rokok kan ada tembakau. La'anallahu man ahdathah.
Semoga Allah melaknati orang yang menciptakannya. Li'annahu, kerana ianya, minal bid'il qabihah, daripada bid'ah yang terkeji, yang qabih, yang teruk. Fa innahu yuftiru bihi, maka ianya membatalkan puasa dengannya. Itu apa? Mudah kata apa? Kenapa rokok ni batalkan puasa? Kerana ada ain asap. Asap tu jelas, asap tu ain. Gitu. Dan sementara kalau saya letakkan minyak wangi, maka minyak wangi hanya ada bau tapi tak ada ain. Mana ada terbang asap minyak wangi masuk hidung? Tak ada. Gitu. Wa fi risalati wuduhil butlan, dan pada risalah yang dinamakan wuduhil butlan bil hukmi bi adamil fitri bil ibrati bil hukmi fi nahari ramadan. Nama kitab tu macam tu. Saya malas nak terjemah apa bendanya. Tapi nama kitab tu apa? Risalatu wuduhil butlani bil hukmi bi adamil fitri bil ibrati bil hukmi fi nahari ramadan. Nama kitabnya panjang macam tu. Ma nasu sebagaimana nasnya, bi khilafi ma fihi ainun karaihati tambak fayuftiru bihi. Ini berbeza ketika bahaskan bab puasa, maka ini berbeza dengan suatu ain yang mana padanya itu satu bau tembakau, maka ianya membatalkan puasa dengannya. Fayuftiru bihi. Apa? Li'annahu likasafatihi, kerana dengan apa? Kasafah, dengan tebalnya asap tadi itu. Tanfasilu minhu ain. Baik kita contoh kalau kita tengok vape sekarang. Vape mana ada tembakau, betul? Tapi ada ain asap tu. Dan asap tu, tengok asap vape macam mana? Asap rokok aja pun asap dia macam mana? Banyak. Bukanlah kau tebal, bukan. Tak, asap tu jelas nampak banyak. Sikit tu punya sikit-sikit tak apa. Benda tak nampak. Gitu. Sebenarnya waqala al-allamah, dan berkatalah al-allamah Muhammad bin Ahmad Abdul Bar al-Ahdal, ad-dukhanu alladhi yashrabu fil busah. Dukhan, rokok yang mana diminumkan, dihisap, diminum tu dihisap fil busah, dalam pipe. Bus tu pipe. Itu dinamakan sebagai al-muda'ah. Muda'ah tu shisha. Fa innahu mufattirun, maka ianya membatalkan puasa. Ataupun fa innahu muftirun, maka ianya membatalkan puasa jugalah. Kama afada dzalika jam'un mutaakhirun, sebagaimana telah memberikan faedah ini sebahagian besar daripada mutaakhir, ulama-ulama yang ulama-ulama yang mutaakhir. Walaysa dzalika karihil bukhur, dan ianya muda'ah ni, dukhan ni bukanlah ianya itu karihil bukhur, seperti asap bakhur as-sa'id min nahwil majmarah, yang timbul daripada seumpama majmarah, batu yang dipanaskan. Contoh kalau kita akan batu yang panas tu arang lah. Kita panas arang, betul tak? Lepas tu kita letakkan perasa bakhur tu, kita tabur. Jadi naik asap kan. Rokok ni bukan macam tu. Rokok ni bukan macam tu, dia kata apa? Li'annahu liqillatihi, kerana sikitnya asap dari tu, asap yang bukhur ni, la yatawalladu minhu ain, tiada terlahir daripadanya apa-apa ain. Falidha jazama syaikhu, maka dengan itu telah jazamlah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami lah, bi'adamil fitr bihi, dengan ketiadaan batal dengannya itu, dengan bukhur tadi. Dengan bukhur tak batal. Kenapa? Kerana sikit je asap dia tu, sikit sangat-sangat. Dan asap tu bukan jadi masuk hidung, bukan macam mana asap tu dia pergi terbang-terbang tu, cuma kita aja terhidu asap tu. Gitu. Bi khilafid dukhan, ini berbeza dengan dukhan as-sa'id minal busah, yang mana asap dia tu timbul daripada pipe tadi tu. Al-musamma bil muda'ah, yang mana dukhan tu dinamakan sebagai muda'ah, itu rokok shisha. Keluar pada pipe tu. Begitu. Fa innahu yatawalladu minhu ain, maka ianya terlahir daripada ain. Wa huwa wuskhun mutarakimun musyahadun, kotor, batu dapat dilihat. Fala yahillu tanawuluha lis-shaim, maka tidak menjadi halal untuk mencapainya bagi orang puasa. Tak boleh lah ambil benda gitu, tak boleh. Gitu. Wa fil fatawa, dan dalam kitab fatwa lil Allamah Ali bin Umar Bakathir, dalam kitab fatwa Imam Al-Allamah Ali bin Umar Bakathir ni yang orang jangan terjemah pula, ini nama dia orang macam ni. Nama mereka macam ni. Ada Ba Jabir, Ba Kathir, Ba Alawi, macam-macam tu. Jangan tengok Ba Kathir, Ba yang banyak, begitu pula. Ini salah orang ni. Jangan. At-tambaku, tembakau. Alladhi yashrabuhu,
yang mana menghisapnya. Man la khalaqa lahu, orang yang tak ada akhlak baginya. Mufattirun ataupun muftirun, batalkan puasa. Bila syakin li'annahu kathirun, tanpa syak kerana ianya banyak. Ini hujah-hujah kita ni. Kalau orang tanya, weh kenapa rokok batal? Kalau kenapa rokok ni batal puasa? Kenapa? Bagi tahu hujah aku sikit. Ni gitu-gitu kita pun jawablah. Akan tapi kalaulah misalnya nak mengambil pandangan kata rokok tu tak haram, ya sudahlah, yang penting batal puasa. Yang penting batal puasa. Nak kita pokok hak makruh ke apa itu pulang berhampa. Yang penting batal puasa, batal puasa. Aku sekarang ni tengah bahas dalam bab batal puasa. Tak bahas bab haram tak haram rokok. Bahas sebab tentang apa? Batal puasa. Faham macam itulah. Antum fahamlah dengan maksud saya. Maksudnya kadzat tahamilu, begitu juga tahamil. Gitu. Begitu juga tahamil. Wa minzaru, dan juga minzar. Apa pula minzar ni? Wasal, yang sampai. Apa sampai mana? Sampai mana? Bifamihi, sampai kepada mulutnya. Wa duburin, dan sampai kepada dubur ke? Awil qubul, ataupun sampai kepada qubul. Wal fitru waqi'un, dan batal puasa itu waqi' terjadi. Bifahsin mahbali, dengan ceknya mahbal. Fahs, cek lah, mahbal nanti kita sebut lah. Li'annahu, kerana apa? Semua ni jadi batal. Kenapa? Li'annahu, kerana ianya lil jawfi, bagi rongga lah, zu tawasalu, menjadi apa? Menjadi sampai. Kenapa? Semua ni batalkan puasa. Kenapa? Kenapa? Kerana sampai pada rongga kubul dubur ke itu. Apa tu? Jom kita tengok apa tahamil tu. Gitu. Amat tahamil. Tahamil tu maknanya ialah paracetamol atau ubat demam yang dimasukkan melalui buntut tadi tu. Gitu. Itu paracetamol namanya. Ambil tahulah, nanti buka lah paracetamol ataupun ubat buntut. Tanya mak sudah, mak ada ke ubat demam masuk buntut? Tahulah tu. Kalau tak ada, pergi kalau tak mak tak tahu juga, ayah tak tahu juga, rasanya dia orang tahulah. Tapi kalau tak tahu juga, pergi farmasi tanya, ada ke ubat demam masuk buntut? Bohong kalau tak ada. Kerana itu ubat kita guna dan dia kuat sangat, Amat tahamilu, dan juga paracetamol tadi tu, wa kullu ma, dan setiap yang yadkhulu minal qubuli awid dubur, yang masuk daripada kubul atau dubur, itu masuk kepada kubul atau dubur, fa innaha, maka ianya tufsidus sauma, membatalkan puasa. Wa min dharul ma'idah. Apa itu wa min dharul ma'idah? Gitu. Itu min dharul ma'idah ni apa? Alat pam yang sampai ke dalam rongga. Yang dicucuk sampai ke dalam rongga. Yakunu abrul fam, yang menjadi abrul tu melalui mulut, dimasukkan melalui mulut. Sawaun, sama ada, bimawaddin duhniyatin, dengan ramuan ataupun mawad kita panggil apa, rencah kita apa, resep dalam tu, respi alat benda-benda yang dimasukkan dalam tu. Sejenis duhniyah, sejenis minyak, tusahhilul wusulahu ilal ma'idah, yang mana sampai ini kadang-kadang ada orang masalah pernafasan ke apa semua tu, ada sebahagiannya akan tak tahulah sakit apa. Kita akan masukkan wire tu masuk sampai ke dalam perut ni. Gitu. Untuk orang sakit lah, takkan tiba-tiba nak pergi gitu kan. Maka kalau benda tu dibuat pada siang hari, maka ianya membatalkan puasa. Tapi tak berdosa lah. Sama ada sampai kepada perut ataupun tidak. Ma'idah tu perut dalam. Sama ada sampai kepada perut ataupun tidak, batalkan puasa. Fafil halaini yufsidus sawma, maka dalam kedua keadaan ni batalkan puasa. Li'annahu ain, kerana benda tu adalah jenis ain. Wasala ilal jawf, yang sampai kepada rongga, min manfadhin maftuh, daripada rongga yang terbuka, dari ruang yang terbuka. Wa mithluhu, dan begitu juga hukmu wa mithluhu hadza, dan begitu juga ianya ini, itu pada hukum ini, hukmul minzar syurji, hukum minzar syurji. Apa minzar syurji? Dia minzar syurji. Minzar syurji itu alatan yang dimasukkan ke dalam syurju, lubang kemaluan. Apa-apa alat lah, kalau sakit ke apa, atau masuk ke dalam buntut ke apa, itu apa? Membatalkan puasa juga.
Qala al-allamah, berkatalah Imam al-allamah Ibnu Hajar al-Haytami, Imam Ibnu Hajar al-Haytami fi Tuhfah, dalam kitab Tuhfah. Ini bukan senang kita nak nukil daripada Tuhfah, tiba-tiba ngaji bab puasa kutip kitab Tuhfah. Ma'a ibaratil minhaj, berserta dengan satu sedikit ibarat daripada kitab Minhajut Talibin, wa taqtir. Taqtir tu apa? Tetes. Dan kita nak menetikkan sesuatu. Fi batinil udhuni wal ihlil, dalam telinga, dan ihlil ni apa? Lepas tu dia kata wahwa makhrajul baulin walabanin. Nampak? Tengok betul-betul lah. Ihlil tu apa? Wahwa makhrajul baulin walabanin. Tempat keluar air kencing dan juga tempat keluar susu. Maksudnya kita apa? Contoh kita suntik satu perkara melalui lubang susu. Gitu, lubang susu. Doktor tahulah. Wa in lam yujawizil hasyafah wal hilmah, sekalipun tiada melepasi daripada hasyafah kepala zakar. Contoh kepala zakar, kita masukkan benda tu sedikit je kat sini je, masukkan titik tu, tak lebih kepala pun. Gitu. Ataupun hilmah, tak lebih pun daripada puting susu ni, sedikit je masuk ke dalam susu tu. Muftirun fil asah, menjadi batal pada pendapat asah. Binaan alal asah, ini kerana kita membina atas pendapat yang sahih, atas yang pendapat yang asah. Annal jawfa, bahawa rongga itu la yushtaratu kaunuhu muhilan, tidak disyaratkan pada jawf itu muhil, satu perkara yang halang. Wa kadza yuftiru, begitu juga menjadi batal puasa bi idkhali adna juz'in, dengan memasukkan sekurang-kurang juzuk, sedikit juzuk yang paling sedikit sekali, min usbu'ihi, daripada tangannya, fi duburihi au qubulihi, dalam kubul atau dubur. Kita masuk ke jari kita sikit lah. Puasa ada lain macam kat buntut ni, ulat ke apa ni. Dia pun masuk ke jari dia sikit je. Kat sini je, sikit je ni, sikit je. Tak lepas kuku pun. Masuk dalam lubang buntut. Batal puasa. Perempuan, rasa aku ada semut dan rasanya semut masuk dalam kemaluan aku ni. Dia pun kuat sikit je. Masuk. Batal puasa. Bi an yujawiza ma yajibu ghasluhu fil istinja, bahawa apa? Melampaui apa yang wajib dibasuh ketika istinja. Macam mana? Ketika istinja laki ni dia kena tekankan sikit. Supaya apa? Supaya bahagian sedikit dia boleh cuci betul-betul. Jadi kalau apa lebih daripada bahagian tu menjadi batal. Begitu juga perempuan lah. Wa alaihi, dan ke atas pandangan Ibnu Hajar macam ni juga, maka kita istimbatkanlah yang baru, hukum masalah baru, fal qastaratul bauliyah. Apa qastaratul bauliyah? Qastaratul bauliyah tu apa? Alat kencing orang sakit. Orang sakit kerana orang stroke lah, antum tengok jam Ustaz. Oh, nak habis dah sikit, kita pun nak habis dah insya-Allah. Kadang-kadang orang yang sakit ni dia orang tak boleh kencing lah kan? Tak boleh kencing, susah nak kencing, ataupun kita nak bagi dia kencing pun macam mana, stroke, tak boleh bagaimana kan? Lagi kita pun cucuk masuk sikit dalam kemaluan dia tu. Saya pernah tengok tu gerun sikit. Lepas tu dia akan kencing melalui lubang tu. Lalu air kencing penuh. Nanti doktor setiap masa nanti dia akan cek penuh, tak boleh dia akan ambil, dia tukar. Itu sajalah. Gerun tengok. Allahu Akbar. Moga Allah Ta'ala selamatkan kelah kita daripada sakit-sakit macam ni. Amin ya rabbal alamin. Fal qasratul bauliyah. Maka alat kencing orang yang sakit ni pun batalkan puasa juga. Li'annal qastratul bauliyah, kerana qastrah bauliyah, alat kencing orang sakit ni, idkhalu ambubin, memasukkan satu pipe. Ambub tu apa? Pipe. Fi zakarir rajuli, pada dalam zakar lelaki. Au fathatil baul, ataupun pada pembukaan zakar lelaki. Atau indal mar'ah, di sisi perempuan, untuk orang perempuan. Wallahu alam, saya tak pernah tengok perempuan wallah punya dalam kaedah. Saya pernah tengok pakcik tu je, saya pernah tengok dia kena, betul saya tahu. Itu wallahu alam perempuan macam mana. Tapi dah kata, mana kata ini apa? Pembukaan tempat kencing perempuan. Kerana orang perempuan ada dua lubang. Dalam satu lubang ada dua lubang. Itu satu arah untuk air kencing, satu arah untuk kita pergi jima. Arah air kencing duduk di mana? Atas ke bawah? Itu kena tahu tu. Arah yang kencing duduk di bahagian atas. Yang jima duduk di bahagian bawah. Gitu. Ini kita mana nak tahu kan, kita check benda gitu. Tapi kalau kita tengok dalam ni lah, dalam doktor-doktor ni barulah kita tahu. Gitu. Jadi apa? Nak masuk tu, dia orang takkan masuk dekat kemaluan jima tu. Tak, dia orang masuk kat tempat kencing tu. Masuk pembukaan tu, maka itu membatalkan.
Bihaitsu kerana apa? Kerana yakunu ahadu tarafaihi dakhilal jismi. Menjadilah salah satu daripada dua benda tu dakhilal jismi. Apa maksud tarafai itu? Dua punca tadi tu. Sekarang ni kita ada pipe. Adakah dia masukkan semua pipe? Tak, dia masukkan sebahagian pipe. Satu taraf. Yang sebahagian lagi duduk kat luar. Gitu. Maknanya gitulah. Al-musanah wal akharu kharjuhu, dan yang lain tu di luarnya. Haitsu yajma'ul baula, kerana sekiranya nak menghimpunkan ataupun yujma'ul baulu, dihimpunkan air kencing fi kaisin khas, dalam satu bekas. Kais tu bekas yang khas, bekas yang plastik tu kan. Kalau kita tengoklah, kalau antum buka lah alat kencing orang sakit ni, antum buka ni kat Google tu macam mana. Gitu. Hadzal ambubu, pipe ini, alladhi yudkhalu ila al-musanah, yang dimasukkan ke dalam lubang kemaluan kita, li ikhrajil baul, kerana hendak mengeluarkan air kencing, wa yabqa ayyaman, dan akan duduklah tu beberapa hari, yufsidu sauma, membatalkan puasa. Bila batalkan puasa? Fi yaumi idkhalihi, pada hari memasukkannya, in udkhila athna as-saum, in udkhila asna asam, kalau dimasukkan ketika puasa. Bila hampa nak bubuh pipe ni kat pakcik, kami bubuh esok pagi waktu siang pakcik. Nampak? Bila puasa siang waktu tu puasa, batal puasa. Batal puasa. Gitu. Wa fi yaumi naz'ihi, dan pada hari yang nak dicabutkan tu, in nuzi'a asna an-nahar, hari cabut tu akan jadi batal puasa kalau benda tu dicabut pada siang hari. Gitu. Wa fil ayyamil lati, dan pada hari-hari alladhi yabqa fiha muttasilan, yang mana tertinggallah di dalamnya secara bersambung, duduk kat dalam tu 2-3 hari, la yufsidu sauma, tidak membatalkan puasa. Ni contohlah, hari ni hari Ahad ni contoh. Dia masukkan waktu tu tengah hari, masuk batal puasa. Esok kita Isnin, Selasa, Rabu, tak dicabut dan kita puasa, sah puasa. Baik, hari Khamis nak dicabut. Cabut bila? Cabut pukul 12 juga. Batal puasa hari tu. Tapi contohnya apa? Bila dimasukkan tu tengah malam, pukul 12 malam. Masuk. Esok kita puasa, sah. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Khamis tu dia orang buang bila? Dia orang buang malam juga, selepas maghrib ke apa ke? Buang. Batal tak puasa? Tak ada masalah. Gitu. Allahu Akbar. Nanti ini hujah. Nanti kita kata, kenapa? Apa hujah dia? Dia akan datang lagi. Wa hadza akhdhan, kerana ini kerana mengambil min qauli fuqaha'ina asy-Syafi'iyah, mengambil daripada pandangan fuqaha kita dalam mazhab Syafi'i rahimahumullah taala, walau ibtala'a khaitan, kalaulah kita ni telan benang, masalan bil laili, pada waktu malam, thumma asbaha sha'iman, lalu kita puasa. Kita ni menjadi orang yang berpuasa, berpagi dengan orang berpuasa. Fa in ibtala'a baqihi, kita ni ada benang panjang, kita telan sedikit, sebahagian daripada benang masuk sini. Sebahagian benang masuk sini. Esok tu apa? Esok siang Ramadan tu, in ibtala'a baqihi, kalau dah kita telan habis berapa? Au naz'a ibtala'aha baqiyahu au naz'ahu. Au naza'ahu, ataupun kita buang benda tu. Dah terus suara, waktu esok tu kita buang, habis. Buang. Bukan nak telan, kita buang. Aftara, batal puasa. Kenapa batal puasa? Jawab, li'anna ibtala'ahu aklun. Kalau kita telan, dapat hukum makan. Gitu. Wa naza'ahu istiqa'. Kalau kita buang tu, kita dapat hukum mengeluarkan muntah. Gitu. Hukum sengaja nak muntahkan. Gitu. Intah. Dia ambil pada mana ni? Hasyiah Syarwani Al-Tufah tu, dia orang pakai hasyiah kat kita tu. Bab puasa je dia orang bagi hasyiah kat kita. Allahu Akbar. Nak apa lagi? Kita tak ada rezeki, tak ada peluang nak buka hasyiah sana, nak buka hasyiah ni. Dia nak buka tuhfah, nak buka ni hayah pun tak erti kita. Tapi Allah Taala bagi rezeki kita untuk baca-baca qaul-qaul macam ni. Alhamdulillah dah cukup maklumat. Tu orang kata apa, kalaulah kita ngaji Fathul Qarib sajalah. Contoh kita ngaji Fathul Qarib saja. Cukuplah kita. Tapi kalau kita didatangkan dengan masail tu daripada kitab-kitab ni, Allahu Akbar. Fathul Qarib tu kalau kita ngaji 3 tahun lah, kalau kita ngaji 3 tahun baru khatam, rasanya Masya Allah sangat-sangat mantap. Sangat-sangat mantap.
Seterusnya, wa qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata Imam Nawawi pula dah, walau ibtala'a khaitan fi lailatin min Ramadan. Kalaulah orang tu telanlah benang, telan sebahagian daripada benang lah maksudnya pada malam daripada Ramadan, fa asbaha shaiman, maka dia pada siang tu dia menjadi orang yang berpuasa. Wa ba'dul khayti, dan dia telan sebahagian lain tu, sebahagian daripada benang tadi tu, kharija famih. Wa ba'dul khayti, dan sebahagian daripada benang tadi tu, kharija famihi, luar mulutnya. Wa ba'duhu, dan sebahagian yang lain tu, dakhila jawfihi, dalam rongganya. Gitu. Wa in baqiyal khaytu, kalaulah berbaki, tinggallah macam tu, lam tasih solatu, tak sah solat. Litisalihi bin najasah, kerana benang tadi tu masuk dalam dah jadi najis dah. Gitu. Wa yasahhu shaum, dan menjadi sah puasa. Mau tak mau juga, kalaulah kita simpan sampai esok pagi, kalau kita simpan sampai esok pagi, kita kena keluarkan juga. Sebab apa? Sebab kita nak apa? Kita nak apa? Kita nak solat. Kita nak solat. Gitu. Tadi kat sini dia tanya solat, kalau gitu batal tak solat orang yang solat? Maka kita kata apa? Orang solat dia jadi sah solatnya kerana itulah istilah darurat. Ada darurat. Tapi kita yang dalam masalah masuk ke benang ni bukan masalah darurat lah. Bukan masalah darurat. Tapi boleh juga kalau kita nak kiaskan masalah ni sama dengan masalah apa benang tadi. Boleh juga kalau kita nak kiaskan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah esok kita akan sambung pada perbahasan seterusnya. Saya tak tahu kelas kita ni sampai bila. Wallahu a'lam, sebab saya tak tahu maklumat yang terkini bila stopnya semua ni. Tapi saya hanya harapkan ini menjadi khatam lah bagi kita. Saya harapkan khatam lah. Sebab kita ada banyak lagi, lebih kurang 15 muka surat untuk kita habiskan. 15-16 muka surat untuk kita habiskan, dan saya mengharapkan khatam amin rabbal alamin, sebab kita ini sangat-sangat penting untuk antum menguasai. Tahun ni bermakna tahun ni saja saya dah banyak bagi kitab pada antum. Tahun ni saya dah banyak bagi maklumat input kitab kepada antum, dan saya mengharapkan agar saya dah menjalankan tugas saya dengan baiklah. Kan banyak kita dah ngaji banyak kitab, keluar daripada kewajipan pun dah ada dah. Kita dah ngaji akidah 2-3 kitab, kita dah ngaji fiqh sampai ke syarah sampai tu raja, kita khatam habis. Walaupun syarahan yang ringkas, tapi maklumat tetap dapat juga. Maklumat tetap dapat. Betul, kita buka pula Mufattarat al-Mu'asarah ni. Allahu Akbar. Mufattarat al-Mu'asarah kita buka pula. Allah. Banyak sangat maklumat kita dapat, alhamdulillah. Dan itu rezeki kepada Allah SWT kepada kita, dan kita syukuri apa yang Allah bagi kepada kita, alhamdulillah. Dan fokuslah mutalaah banyak, buat ringkasan ke apa ke, sebarkan maklumat kepada orang, itu agar dia menjadi manfaat untuk kita. Amin rabbal alamin. Kita tutup kat sini. Saya mohon maaf kalau lambat sangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.